Malam ini, hujan renyai. Sewaktu Brother Fai kongsikan kisah ini. Tapi bagaimanapun, Brother Fai akan terus menghiburkan anda dengan kisah-kisah seram pada malam ini. Pada malam ini, kisah yang akan Brother Fai kongsikan adalah datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Dom 13. Pertama sekali, saya akan mengelak menyebut beberapa tempat dan nama untuk menjaga aib dan kemuliaan orang. Kerana kalau saya sebut secara straight to the point, wah, pasti ada orang tidak berasa senang hati. Lagi pula, jika kita cerita lebih-lebih, terbuka pekung di dada. Kisah ini saya mengajak semua institut kemahiran di pantai barat negeri Sabah. Sebuah kisah Dom 13. Kisah benar dan panas. Dom 13 letaknya di bilik aspuri perempuan. Seperti fashion semua dom, bilik ini cuma dihuni oleh 6 pelajar, iaitu pelatih. Di sini disediakan sijil kemahiran berbentuk SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, dan sesetengah kos menuntut setahun belajar. Bagi sesetengah jurusan cuma 6 bulan study. Saya diterima untuk masuk belajar sebagai pelajar di sini dan belajar setahun dalam jurusan perniagaan. Ada 2 semester untuk pelajar yang ambil jurusan jenis ni. Semasa saya belajar di sini, saya dilantik sebagai exco makanan bagi MPP, pelajar bagi semester pertama. Apabila berjaya masuk ke semester kedua, saya bertanding untuk exco asrama dan menang dalam pilihan raya kecil MPP, Majlis Perwakilan Pelatih, sebuah badan induk antara manajemen institut dan pelatih. Duduk dalam MPP merupakan tonggak keberkesanan atasan dan pelatih. Kami merupakan orang tengah dan mata manajemen dan mata suara keadilan pelatih yang merasakan ketidakadilan semasa belajar. Perempuan adalah perempuan. Perempuan ini unik dan sukar dijangka. Semasa belajar di sini, ada kegembiraan, keunikan dan kisah seram yang terjadi dan kenangan yang sukar dilupakan. Kenangan itu kami bawa sampai berpisah arah masing-masing dan semadi dalam diri kami sebagai sesuatu yang indah. Warden ada memaklumkan saya yang lokasi institut ini amat panas dan penuh makhluk gaib. Pada zaman pembukaannya, sering pelatih-pelatih lama diganggu waktu makhluk-makhluk yang tak terlihatkan mata. Masa tu, pihak institut secara diam-diam mengupah orang pandai, iaitu bomoh. Bomoh ni secara diam-diam telah memagar seluruh kawasan institut dengan paku panjang 7 inci dan beberapa butir berteh yang dijampi dan ditanam bersama. Tok Bomoh berpesan, jika perbuatan bercelah berlaku di asrama, maka paku ini akan tercabut dari tanah dan pagar gaib sudah tidak ada. Semua makhluk dari luar akan masuk dan keadaan akan kembali sama seperti kejadian sebelum pemagaran hari ini. Oleh itu, Warden mengingatkan saya dan partner saya, iaitu perempuan, agar menjaga dan memerhati asrama, aspura dan aspuri agar jangan ada perbuatan tak baik berlaku. Perbuatan itu seperti pemanggilan arwah menggunakan duit shilling atau perbuatan berzina dan luar kebuntingan. Perbuatan bercelah akan menyebabkan pagar gaib
rapuh. Institut kami dibina di tepi pantai laut. Jadi, angin udaranya amat kuat sekali, terutama di waktu petang. Dan dari sebelah barat, mengalir air sungai bertemu air laut masin. Fahamkan maksud saya? Maksudnya, jika ada pertembungan air tawar dan air laut, disitulah kerap berlaku manifestasi makhluk-makhluk astral. Pertembungan sungai dengan laut itu tepat berada di kawasan kediaman Aspura dan Aspuri yang dipisahkan melalui pagar besi dan kayu. Pada waktu petang, saya suka berada di tepi pantai bersama ombak yang kuat. Dan saya akui, yang saya merasa seram berada dekat dengan kayu pokok bakau yang tumbuh di sepanjang sungai yang bercantum dengan air masin. Menurut seorang ustaz, pertembungan air tawar dan air masin merupakan kawasan kediaman para jin. Jin amat menyukai lokasi keadaan struktur tempat begini. Tidak hairanlah, walaupun dipagar, masih ada gangguan juga. Tapi tidak sehebat sebelum dipagar. Kisahnya begini. Warden asrama selalu mengingatkan kami, jangan buat perbuatan bercelah. Tetapi sekuat mana pun saya dan teman saya dari Aspuri perempuan yang menjaga, akhirnya kami tewas dan lepas pandang aktiviti Dom 13. Bilik ini dihuni 4 perempuan beragama Muslim dan 3 non-Muslim. Tidak tahu bagaimana kisah ini bermula dan tidak juga saya mahu menuduh siapa yang memulakan. Tapi pengalaman melihat pelatih kerasukan dan berjalan dengan ibu jari kaki adalah pengalaman baru untuk terlibat dalam dunia paranormal. Saya dapat mesej SMS agar saya turun ke pagar bawah Aspura. Rupanya, partner saya bernama Wati berada di bawah bersama rakan-rakannya. Sewaktu saya turun, Wati dengan wajah tegang bersuara, Bang, abang kau warden bang. Hai, Wati, ada apa hal ni? Wati memaklumkan saya, pelatih Dom 13 histeria beramai-ramai. Saya membuka pagar Aspura dan kami berdua menuju ke bilik warden. Pejabat warden adalah dalam ruangan area Aspura jugalah. Tapi warden tidak menetap di institut walaupun ada kontes staf. Dia ulang alik setiap hari dari rumah ke pejabat. Saya memaklumkan kepada warden yang ada histeria di Aspuri perempuan dan warden terkejut. Sesuatu yang dia tidak pernah jangkakan berlaku. Sesuatu yang dia mahu elak dari dahulu kini benar-benar berlaku. Sementara menunggu warden, saya memanggil Abang Mael dan sahabat saya Noel. Dua orang ni amat warak akan agama masing-masing. Abang Mael kami joloki dengan nama Ustaz Mael kerana orangnya soleh dan 5 waktu. Manakala Noel kami joloki sebagai Pastor Noel sebab Noel rajin ke gereja, pendiam, pemimpin ibadah di institut kami dan alim orangnya. Saya dengan tim MPP masuk ke Aspura. Tetapi saya kena pastikan pintu pagar Aspura berkunci dulu agar jangan ada pelatih keluar dari asrama. Saya naik ke atas dan tergamam melihat keadaan bilik 13. Ketua pelatih mengarahkan agar semua pelajar diikat. 4 berjaya diikat dan 3 daripada mereka meroyan gila dan mengamuk. Salah satu pelajar yang dirasuki melompat ke atas meja belajar dalam bilik dan berdiri dengan ibu jari kakinya sambil ketawa, mengilai-ngilai dan memaki hamun.
salah satu pelajar melekat pada dinding seperti laba-laba. "Tangkap dia!" Pelatih lelaki yang mengikuti kami berlari dan langsung menangkap kakinya sampai jatuh di atas katilnya. "Bang Mail, Bang Mail, itu bagian kamu. Semayangkan dia." Ketua pelajar tegas memberi arahan. Sementara yang satu pelajar cuba melompat dengan ibu jari ke atas almari baju. Bayangkan, dia mampu lompat dan hinggap atas almari itu dengan menggunakan 2 ibu jari kaki saja. Memang sah. Ini bukan histeria biasa. Histeria biasa tidak menunjukkan perbuatan serentak seperti berjalan dengan ibu jari kaki dan melekat pada dinding seperti laba-laba. Sudahlah, bantuan lambat. Kami, tim MPP dan beberapa pelatih saja yang mengawal keadaan. Saya teringat kata warden, "Pastikan jangan ada perbuatan bercelah. Nanti pagar Power Rangers kita musnah." Masalahnya, apa perbuatan bercelah yang mereka lakukan? Masalah semakin rumit apabila beberapa bilik lain terkena gangguan ini dan mula meroyan. Penyakit itu berjangkit. Memang tidak mengherankan jika histeria boleh merebak, tetapi amat menghairankan jika ia merebak pula di kawasan Aspura. Lelaki, warden, staf institut, ustaz, padri dan pihak ambulans datang ke institut tepat jam 12:30 malam. Keadaan semakin liar dan nasib baiklah bantuan datang menyelamatkan kami. Saya balik-balik berdoa kepada Tuhan agar jangan tempias histeria ini kena pada saya. Dan syukurlah saya tak kena. Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan. Tim Muslim diarahkan ke surau institut, manakala tim non-Muslim berkumpul di Dewan Institut di surau. Ustaz yang di bawah tadi melaungkan azan dan membaca ruqyah, manakala di Dewan Pastor melafazkan doa pengusiran iblis mengikut kepercayaan Kristian. Amat luar biasa kejadian ini dan hanya senyap pada pukul 2 pagi. Pihak ambulans cuma datang sebagai third party bagi kes yang melibatkan kecederaan. Mereka tidak campur tangan apabila mengetahui ini kejadian kerasukan massal. Histeria ini berlanjutan dekat 3 hari lamanya. Dan selama 3 hari, kami MPP dipecahkan 2 kumpulan memantau pelatih-pelatih tidur pada waktu malam. Semua lampu dormitory dibiarkan berpasang dan warden menyiasat kenapa berlaku kejadian ini walaupun sudah dijamin oleh Tok Bomo yang pintu pagar gaib sudah activated. Rupa-rupanya pelatih perempuan bilik 13 telah melakukan perbuatan bercelah secara diam-diam malam sebelum kejadian. Mereka bermain pemanggilan arwah, iaitu Spirit of the Coin. Salah satu perempuan yang terawal dirasuki melihat wanita tua merangkak seperti laba-laba masuk ke bilik mereka keesokan harinya. Dan bermula daripada itulah berlaku aksi drama berjalan dengan ibu jari kaki dan merangkak di dinding bilik. Bayangkan, almari dom pelajar itu berat sekali. Dengan kekuatan luar biasa, salah satu mangsa kerasukan mengangkat dengan kekuatan sebelah tangan saja di udara. Tok Bomo dijemput kembali untuk merawat Aspura dan Aspuri. Dan Tok Bomo yang juga ketua marhaban kampung sebelah institut menggeleng-geleng kepala. Katanya,
Bilik 13 sudah menjadi laluan transit para makhluk gaib ke institut. Dan bilik ini mesti dikunci dan tidak boleh dibuka lagi. Pihak institut mengikut arahan Tok Bomoh. Tok Bomoh kemudiannya memagar balik institut dengan kuasa saktinya. Dom 13 dikunci selama-lamanya. Bayangkan, kekuatan padu alam gaib mengawal gadis bertubuh kecil mengangkat almari baju seberat 20 kilogram dengan tangan kanan. Bayangkan, kekuatan gaib merasuki seorang wanita berbadan gempal dan berjalan merayap seperti laba-laba di dinding bilik. Bayangkan, mereka berenam berjalan dengan menggunakan 2 ibu jari kaki saja sambil memaki hamun dan memiliki kekuatan 10 orang pemuda gagah. Itulah bilik Dom 13 yang diharamkan untuk dibuka sampai ke hari